Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 17 ingin membentangkan tentang pendidikan Islam di Hindia Timur Belanda era penjajahan. Pendidikan Islam telah menunjukkan perkembangan pendidikan yang menjadi keutamaan masyarakat di Hindia Timur Belanda semasa penjajahan. Pelajaran pendidikan Islam dijalankan dengan pelbagai cara seperti diberikan pengajaran dalam sistem halakoh yang dijalankan di masjid, surau dan sebagainya. Pendidikan Islam semakin tersebar luas dan berkembang sejak proses awal kemasukan Islam ke Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan Islam juga dikenali sebagai Bumi Putera kerana yang mempelajari ilmu agama Islam pada ketika itu kebanyakannya orang Indonesia. Terdapat 4 perkembangan awal pendidikan Islam di Hindia Timur Belanda, iaitu pembelajaran di surau, pembelajaran di pesantren, penubuhan dayah dan rangkang, penubuhan madrasah. Pembelajaran di surau dan pesantren. Konsep surau ini telah diperkenalkan oleh masyarakat Minangkabau sebelum kedatangan Islam. Kerajaan Aceh yang berkuasa pada saat itu membawa misi politik malah juga membawa misi agama. Ulama sufi bernama Syekh Burhanuddin berkunjung ke Parlimen daerah Minangkabau dan mempengaruhi kehidupan tradisional masyarakat Minangkabau yang masih tidak didedahkan dengan Islam. Beliau telah membina surau. Surau mempunyai pelbagai fungsi, antaranya ialah lembaga sosial budaya sebagai tempat pertemuan para pemuda dalam upaya mensosialisasikan diri mereka. Penubuhan pesantren. Pesantren merupakan institusi pendidikan yang telah menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak Indonesia sebelum ini. Pesantren ini di kawasan luar bandar bagi mengelakkan penentangan secara langsung terhadap kerajaan penjajah. Berdirinya suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kain. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan sahaja, malah berfungsi juga sebagai lembaga sosial dan penyiaran keagamaan. Menubuhkan dayah dan rangkang. Dayah telah lahir, tumbuh dan berkembang seiring dengan masuk dan perkembangan Islam pada masyarakat Aceh. Dayah-dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai bapa dari pendidikan Islam yang didirikan berdasarkan tuntutan dan keperluan zaman. Subjek-subjek yang diajarkan di tingkat Me'unasah ini adalah membaca huruf Arab, membaca Al-Quran, cara beribadah, tata cara berakhlak, kisah-kisah dari sejarah Islam, rukun iman serta nyanyian pada setiap malam Jumaat. Rangkam merupakan institusi pendidikan Islam menengah selepas dari Mu'anasah atau sama dengan sekolah menengah rendah, Sanawiyah. Pada rangkang ini, para pelajar mulai mempelajari bahasa Arab, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, sejarah Islam dan ilmu umum yang lain seperti geografi, ilmu hisab dan sejarah umum. Penubuhan madrasah. Perubahan yang dilakukan dalam bentuk baik dari segi institusi, bahan pengajaran, kurikulum, kaedah dan struktur organisasi sehingga melahirkan satu bentuk baharu yang dinamakan sebuah madrasah. Madrasah-madrasah ini lebih kepada pembaharuan yang dikenalkan dengan sistem berkelas. Pendidikan Islam semasa penjajahan Belanda. Belanda telah mendirikan institusi pendidikan dan mengasaskannya mengikut cara dan kehendak mereka sendiri bagi memperkenalkan budaya dan pengetahuan barat. Sebagai contoh, mereka menubuhkan ELS iaitu Sekolah Rendah Eropah, Shaker School iaitu Sekolah Peralihan dan HIS iaitu Sekolah Tinggi Belanda. Belanda turut melaksanakan ordonasi guru. Pelaksanaan ordonasi guru ini bertujuan untuk mengawal kegiatan guru agama, mengatur pelaksanaan pengawasan Belanda terhadap pembelajaran agama Islam di Jawa dan Madura dan mengawal pendidikan yang diselenggara oleh umat Islam. Kemunculan dasar ini menjadikan corak pengajaran pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 telah dipantau dengan ketat. Seterusnya, peranan Muhammadiyah dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah membanteras kejahilan melalui aktiviti sosial dan pendidikan. Hal ini demikian kerana masyarakat pada masa itu dipengaruhi oleh hal-hal yang mistik seperti perbuatan khurafat, tahyul dan menyembah berhala. Selain itu, mengubah cara pemikiran mereka supaya mampu berfikir dan bertindak mengikut tuntutan agama Islam agar dapat mencapai kemajuan dalam hidup. Mendirikan sekolah dan madrasah dengan memasukkan pengajaran pendidikan Islam.
dan menyampaikan gagasan anti penjajahan melalui media massa dan majalah-majalah seperti Bintang Islam. Kesan pendidikan Islam ke atas Hindia Timur Belanda dari segi politik, yang pertama ialah kebangkitan gerakan nasionalisme yang mana pendidikan Islam mempengaruhi pemikiran rakyat sejagat untuk membebaskan negara daripada cengkaman kuasa luar. Sebagai contoh, gerakan Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama dan beberapa pertubuhan Islam yang lain adalah bukti kewujudan pertubuhan yang berpaksikan pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam membawa kepada kewujudan pesantren yang diketuai oleh Kiai. Kiai menjadi pemimpin masyarakat Islam setempat yang memberi sumbangan pandangan, melakukan ijtihad bagi hukum akal Islam dan fatwa-fatwa tentang hal ehwal agama dan pengurusan majlis agama. Yang ketiga, mengubah sistem dan kandungan pengajaran pendidikan barat. Pengajaran awam yang diperkenalkan oleh Belanda seperti bahasa asing Belanda, pembelajaran huruf-huruf Latin dan pengajaran kelas mengira dianggap salah untuk diajar. Pembaharuan yang mendalam melalui pendidikan Islam ketika itu mula bangkit dan meredakan kemarahan para kiai. Kesan pendidikan Islam ke atas Hindia Timur Belanda dari segi ekonomi, yang pertama ialah mengalami kemajuan teknologi. Pendidikan Islam meningkatkan hasil jajahan kuasa Belanda semata-mata. Belanda melakukan sistem pendidikan kerana ingin mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang kedua, kedatangan para pedagang dari luar negara. Pedagang Muslim dari negara Timur Tengah Arab, Persia dan India menjadikan Islamisasi rakyat tempatan dengan syahadat berlaku dengan lebih pesat. Kesan pendidikan Islam ke atas Hindia Timur Belanda dari segi sosial, yang pertama ialah prasarana atau institusi pendidikan Islam mula didirikan seiring dengan pendidikan Islam yang semakin pesat dalam Hindia Timur Belanda. Pesantren-pesantren bertujuan untuk mengajarkan rakyat tempatan berkaitan dengan pendidikan agama sahaja. Yang kedua ialah banyak terbitan buku, akhbar dan majalah. Medium-medium ini berisi pengetahuan umum yang ditulis dengan huruf Latin dan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam kian mengalami perkembangan dari segi prasarana dan metod pengajaran pendidikan Islam. Pengajaran bahasa Arab juga dibawa masuk yang memudahkan pemahaman rakyat terhadap kitab-kitab agama. Yang keempat, kelahiran ramai golongan cerdik pandai dalam pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan adanya kepentingan Islamisasi yang mendorong umat Islam melakukan dakwah Islamiyah. Kesimpulannya, dengan mempelajari pendidikan Islam ini juga dapat memupuk masyarakatnya mencintai ilmu untuk mengembangkan kepribadian menjadi personaliti yang lebih baik. Hal ini jelaslah bahawa pendidikan adalah suatu perkara yang sangat penting dan perlu menjadi keutamaan dalam mencapai sesuatu matlamat dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.